haji, puan-puan hajah, serta para jemaah yang saya hormati lagi dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita berkumpul menyambut panggilan Allah ke rumahnya. Mudah-mudahan solat maghrib berjemaah kita, zikir kita dan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sebentar lagi kita dapat bersama-sama dengan berbahagia Ustaz Haji Azman. Kali kedua Ustaz Ya. Terima kasih kerana sudi untuk menaburkan ilmu, berkongsi ilmu dengan kami di Surau Al-Kautsar ini. Dan seperti mana semalam telah saya maklumkan bahawa yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz ini ada menubuhkan, mengasaskan Madrasah Nurul Huda. Jadi pada malam ini beliau ada membawa tabung, InsyaAllah nanti disediakan. Jadi kepada para jemaah yang ingin menyumbang, bersedekah, mudah-mudahan daripada sedikit sumbangan kita akan memberi banyak kebaikan kepada pusat tersebut, insyaAllah. Jadi nanti kita akan sediakan dan kita akan serahkan kembali tabung itu kepada Ustaz. Jadi Al-Fadhil Ustaz tanpa melengahkan masa, kami dengan penuh hormat mempersilakan Tuan untuk meneruskan kuliah itu dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati lagi saya kasih Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi Surau, Sekretari Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, para alim ulama, Ustazah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan yang sedikit kita kongsikan ini, kita mendapat keredaan Allah Ta'ala, kita mendapat keampunan, kita mendapat rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi yang sedikit yang Allah Ta'ala bagi ini bukan nak jadikan kita semakin sombong, nak menjadikan kita riak, wal'azubillah. Kadang-kadang kerana yang sedikit ni pun kita jadi sombong, kerana yang sedikit ni pun kita jadi riak. Baru sedikit kan, belum banyak lagi. Kalau banyak apatah lagi kan. Ilmu baru sikit Allah Ta'ala bagi pun dah rasa hebat. Harta baru Allah Ta'ala bagi sikit dah rasa sombong. Belum macam Qarun lagi kan. Belumlah macam Qarun punya harta, 10 orang angkat kunci gudang pun tak larat nak angkat kunci gudang dia.
Kita ni bawa ada sikit pun kadang-kadang Allahu Akbar, rasa hebat, rasa banyak dah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah malam ini sekadar kita berkongsi tentang beberapa pokok agama Islam, asas-asas agama Islam. Kalau yang ini pun kita tak faham, yang ini pun kita tak hadam betul-betul, maka Islam tu nanti nampak tak cantik. Walaupun orang kata Islam tu indah, Islam tu dah sempurna, Islam tu semua dah bagus, tapi kalau kita tengok, kalau yang ini tak faham, Islam nampak tak sempurna, Islam nampak tak indah, semuanya Islam nampak tak baik. Sebab itu kalau kita tengok hari ini, bila kata Islam, orang kata Islam tu bagus, tak mana bagusnya cakap? Tak ada apa pun yang bagusnya. Sebab kalau kita tak faham, tak hadam betul-betul perkara ini. Islam bukan hanya sekadar ucapan di bibir. Islam bukan hanya kita laung-laungkan Islam itu indah, Islam itu sempurna, Islam itu dah lengkap, tapi kehidupan kita tak pun ikut Islam. Macam mana Islam itu nak lengkap? Maka pada malam ini kita nak kongsikan tentang apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW daripada Umar radhiyallahu anhu, an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam izzata yaumin istala alaina rajulun shadidun bayadi siyabi shadidu sawadi sya'ri wala yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata. Qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Qala summa antalaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umar atadri manis sa'ilu qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok hadis ni, hadis ni walaupun dia panjang, apa nak cerita? Mula-mula Nabi nak cerita tentang hadis ni, bagaimana sifat sebenar orang Islam. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari kami ni duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun duduk dengan para sahabat. Dia duduk dengan para sahabat. Ni Nabi dah. Duduk dengan orang biasa-biasa lah. Semua dia duduk, tak kisah. Ni sifat Nabi lah, nak tunjuk. Inilah Nabi. Boleh duduk dengan orang sembang-sembang. Kita hari ni kadang-kadang dah jadi ustaz. Payah nak duduk sembang dengan orang tuan kan. Kenalah jaga imej sikit tak. Awak dah ustaz kan. Orang pun dah panggil Al-Fadil kan. Lain macam masa. Lain lah rasa kan. Lu tak boleh lah sembang dengan tuan-tuan. Makan pun tak boleh lah. Tak sama level lah. Kan.
So itu kadang-kadang ustaz kita makankan kat dalam bilik, orang lain makan kat luar. Sebab ustaz dia kenalah jagalah level ustaz ni. Sebab ni Nabi pun duduk tu. Ni Nabi ke ustaz. Kalau lagi besar jawatan, lagi besar gelaran tu, lagilah susah kita nak dekat dengan dia kan. Al-Fadil, Ustaz, Datuk, Doktor, Profesor. Ingat senang nak dekat. Dia datang pun berkepung dengan main-main. Payah nak salam dengan dia kan. Ada tinggi lagi jawatan, kadang nak jumpa dia pun susah. Nak buat appointment kan. Banyak. Nak jumpa dia pun susah. Nak kena appointment dulu baru boleh jumpa. Insya-Allah. Saya lah nak tanya tuan-tuan kan. Tuan-tuan ni, tuan-tuan orang yang semayang ada masalah lah kan. Masalah hukum banyak tuan-tuan, banyak. Kat siapa tuan-tuan nak rujuk? Nak rujuk lah dekat orang-orang agamawan ni kan. Yang hebat-hebat. Ingat senang ke nak jumpa dia orang? Senang ke nak rujuk dia orang? Ya? Agak-agak tuan-tuan sepanjang hidup ni lah berapa kali dapat jumpa sahibus samahah? Berapa kali? Dapat jumpa sahibus samahah lah Datuk Mufti berapa kali? Minggu lepas ada kan? Sesekali je dapat kan? Sekali je? Alhamdulillah dapat dekat sekali lah. Susah kan nak jumpa kan? Sebab dia nak, kadang-kadang sahibus samahah tak ada masalah. Yang bawah-bawah keliling ni tu kan, masalah semua kan. Nak buat appointment lah. Tuan nak jumpa siapa? Nak jumpa Datuk Mufti. Ada appointment ke tuan? Tak ada. Kena buat appointment dulu lah. Kan? Datuk Mufti ada dalam tu. Tapi dia suruh kita kan. Sebab dulu saya pun duduk jawatan agama tu, saya tahu. Kan? Kadang-kadang orang nak jumpa lah Mufti kan. Tiba-tiba nak jumpa Datuk Berdatuk ada appointment ke? Tak ada. Kena buat appointment dulu lah. Setakat ni Datuk tak free, padahal Datuk duduk-duduk kat dalam. Saya duduk dengan Datuk kan. Bila boleh ni? Minggu depan. Kita pun keluar, Datuk pun keluar. Assalamualaikum Datuk. Nak jumpa Datuk. Masuk. Boleh tak masuk? Susah betul nak jumpa orang agama ni kan. Patut orang agama lah senang jumpa tak? Orang agama yang hebat-hebat ni senang lah jumpa. Sebab dia rujukkan kita nak tanya dia kan. Tengok Nabi duduk-duduk dengan sahabat. Pasal itu zaman itu tak ada istilah apa masalah, tak ada. Rujukkan Nabi. Macam mana nak jumpa Nabi? Nabi pun duduk-duduk. Boleh sembang-sembang. Cerita bab makan, Nabi pun cerita bab makan. Tak ada Nabi cerita bab kubur je. Cerita bab sukan, Nabi pun cerita bab sukan. Cerita bab hobi, Nabi pun cerita bab hobi. Tuan-tuan baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Apa yang Nabi tak bercerita, tak bersembang? Apalah ustaz cerita bab mancing. Dah orang tu suka mancing, kita cerita lah bab mancing. Takkan orang tu cerita bab mancing, kita cerita bab kubur. Kawan dia kata mancing ustaz kan. Kat sana tu memang banyak tu ikan tak. Kita kena ingat kubur. Ni apa cerita ni? Kau agak-agak. Kawan tu cerita mancing, kau hilangkan semangat dia tu dengan cerita. Kan? Saya baru ni pergi tengok kubur. Kita cerita mancing, ceritalah mancing. Ustaz tak boleh cerita mancing, dia cerita kubur je. Cerita mati, cerita kubur. Tu, Nabi pun cerita bab, semua bab dia cerita. Nabi bab memanah, Nabi cerita bab memanah. Nabi bab makan, orang cerita bab makan. Apa ya Rasulullah makanan yang kau paling suka ya Rasulullah? Nabi cerita makan ni bagus. Semua Nabi cerita, tak ada masalah. Sebab itu nak faham betul-betul asas Islam ini. Jangan kita ni bercerita mentang-mentang ustaz cerita bab kubur, bab mati. Tu je cerita kan. Lain tak boleh. Orang ceritalah ustaz, kereta apa yang sedap pakai lah ustaz. Ni semua dunia ni. Tu. Kenalah cerita bab kereta apa masalahnya. Sebab itu Nabi dalam hadis ni dia tunjuk dulu bagaimana Nabi duduk dengan para sahabat. Tak ada masalah. Lepas-lepas ngajar sembang.
Lepas-lepas kita mengajar, kita duduk sembang dengan anak murid. Mungkin dalam kelas ni mungkin orang malu nak tanya kan. Ini mungkin masalah peribadi. Ni masalah hal dia. Dia nak tanya ustaz. Ustaz lepas mengajar menonong ya balik. Assalamualaikum. Ustaz ni langsung tak nak menyembang dengan kita. Dia kena jagalah image dia. Dia ustaz. Dia bukan level kita. Ni bukan masalah level. Ni masalah orang nak tanya hukum kat kamu. Kan? Jangan menonong je balik. Duduk dulu. Mungkin dalam kelas tadi orang malu nak tanya, ramai-ramai ni ada masalah peribadi. Segan nak tanya, mungkin Ustaz, nak tanya sikit Ustaz boleh tak? Tadi dalam kelas apa tak tanya? Saya segan lah. Tanya tak boleh segan-segan. Ini masalah maruah peribadi. Saya tahu kadang-kadang saya tengok orang agama ni kan, Allahu Akbar, susah nak duduk dengan orang. So itu adanya nama apa? Geng ustaz. Ustaz pun ada geng tu. Mana tak geng ni tak boleh ni. Yang geng aja kan. Salah kita ini tuan-tuan, agama dirosak. Akhirnya kadang-kadang orang surau, orang masjid pun terbawa-bawa. Dia mana campur kita, dia geng surau tu, dia orang surau. Kita orang kedai kopi, mana layak duduk dengan dia. Ada jadi macam tu tuan-tuan kan. Orang nak jumpa kita pun takut tu. Sebab kita orang surau ni muka pun kelat kan. Kalau jumpa geng kita sama kita pengusinya, okeylah senyum relax kan. Jumpa orang lain muka kelat kan. Kau tengok dia tu, mana campur geng kita. Kita ni geng ngopi je, dia tu geng surau je. Itu geng syurga semua tu. Sampai tu lah kata kita kan. Tak boleh. Pasal itu kita orang agama ni latihkan diri. Duduk dengan siapa saja. Mungkin kita boleh dakwah dia. Duduk dengan orang tak sembahyang. Duduk dengan orang yang duduk kedai kopi, kita menyembang. Kan besok ada kuliah, datanglah subuh. Kan? So datanglah. Kalau kau free, datanglah sembahyang subuh jemaah. Kan? Bolehlah dakwah dia. Ini tak. Salah. Kita duduk situ. Situ. Itu geng ngopi mana. Jangan. Saya tengok orang Islam ni sampai tahap tu tuan-tuan. Kadang-kadang berasa diri suci tu payah tu. Berasa diri tu mulia kan. Macam kita ni dah nak masuk syurga sungguh lah. Padahal kita haram tak tahu nasib kita. Kan? Berasa diri dah baik kan. Rasa dah pakai sorban ni kira dah baik lah tuan-tuan kan. Pakai sorban, pakai jubah tu rasa macam tak layak lah campur orang. Apalah bertindik-tindik. Apalah ni berantai-rantai ni. Mana boleh campur kan. Saya campur semua tuan-tuan. Saya tak kisahlah kau bertindik ke, kau berantai ke, tak apalah. Aku takkan tegur kau pakai rantai. Tak maaf, saya takkan tegur lagi. Bertindik telinga, tak ada, sembang. Dia dah berkawan dengan kita, dah elok, baik baru saya tegur. Kan? Abang punya rantai berapa harga ni bang? Ni rantai biasa je Ustaz. Berapa ringgit ni? Tak ada lah Ustaz. Ini rantai beruk ni. Habis rantai beruk, abang pakai buat apa? Barulah kita boleh dakwah dia. Bila dia dah rapat dengan kita, dia dah baik dengan kita, dah rasa dengan kita tu ada hubungan kasih sayang, barulah boleh tegur dia. Ini datang-datang, ni apa ni berantai-rantai macam beruk ni, bertindik ni. Ini yang bertindik ni kerbau lembu je tu, apa? Takkan nak cakap lagu tu kot. So itu Islam ini indah sebenarnya kalau ikut apa yang Nabi tunjuk. Tapi Nabi tunjuk kita tak ikut kan. Tu yang Islam nampak tak indah tu. Satu hari kata Sayyidina Umar, kami duduk-duduk, datanglah seorang laki-laki ni. Datang-datang, pakaian dia putih, rambut hitam, tak ada tokoh pun orang yang sedang mengembara musafir, tak ada. Tahulah kalau orang jalan jauh, dia punya rambut, dia punya baju ni kita tahulah. Ini mesti daripada jauh lah ni, kau tengok rambut pun tak bersikat ni. Kan? Dia punya smart pakai baju putih, rambut hitam. Lepas tu pula nak katakan dia orang dekat situ, orang situ tak kenal. La ya'rifu minna ahadun. Seorang pun tak kenal dia. Kok dia ni orang Taman Bandang Jaya, tahu dia kan. Dia ni duduk taman tu, dia duduk lorong tu. Tak pernah nampak dia. Dia surau je tak pernah datang. Lain tempat dia datang. Kau pernah nampak kau? Aku pernah nampak lah aku cakap. Ya, dia surau tak pernah lah. Tak tahulah dia malu ke apa ke. Tapi kat kedai kopi, aku selalulah jumpa dia. Dia belanja aku selalu. Mesti kenal kan orang dekat-dekat. Dia ni bukan orang Taman Bandang Jaya. Dia ni orang Pengaram tu. Kau kenal dia? Dah apa tak kenal lah. Selalu minum dengan dia. Kenal. Ni kata Umar,
Yang dia datang tu, nak kata orang dekat, orang situ tak kenal dia. Pelik tak? Daripada jauh tidak, dari dekat pun tidak. Dah lah tak kenal. Sampai-sampai dia duduk kat Nabi. Apa dia buat? Dia datang-datang, jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk-duduk, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia rapatkan lutut dia dengan lutut Nabi ni. Temu lutut dengan lutut. Lepas tu wa wada'a kaffayhi ala fakhizaihi. Dia letak tangan dia atas paha Nabi. Maknanya dia kenal lah Nabi ni. Kau takkan dia buat lagu turut. Sahabat pun heran. Kita tak kenal ni. Siapa dia? Dia ni nak kata orang dekat tidak, orang jauh pun tidak. Tapi dia elok sangat kenal Nabi ni. Ni mesti ada something lah dengan Nabi ni kan. Jadi dia pun duduk-duduk. Dia kata apa kat Nabi? Wa qala ya Muhammad. Muhammad, aku nak tanya ni. Akhbirni anil Islam. Kau boleh tak khabarkan ke aku tentang Islam ni? Kan? Dia tak tanya tentang iman dulu tuan-tuan. Dia tanya tentang Islam dulu. Kan? Kita kalau tanya orang apa? Bila orang cakap-cakap, kau ni cakap macam orang tak beriman, ya kan? Iman dulu kita, bukan Islam dulu. Tapi yang dia tanya ni, akhbirni anil Islam. Kau boleh tak bagi aku tahu tentang Islam? Nabi pun ceritalah tentang Islam. Lepas itu dia tanya pula, akhbirni anil iman. Baru dia tanya bab iman. Islam dulu, lepas itu baru tanya bab iman. Nabi pun terang bab iman. Kemudian, akhbirni anil ihsan. Kau bagi tahu aku tentang ihsan. Islam ini nak dibagi tahu. Terbentuknya, terbinanya agama Islam ini di atas 3 perkara ini. Islam terbentuk di atas 3 tiang seri ini. Tak ada 3 ini, salah satu tak ada, Islam itu tidak sempurna. Islam itu akan pincang. Apa dia? Islam, iman dan ihsan. Mesti ada 3 ni lah. 3 ni mesti hadam betul-betul. Mesti faham betul-betul. Tak mau kat bibir je. Islam tuan, Islam. Beriman tuan, beriman. Tengok orang lah Syekh. Tak semayang, itu cerita lain. Tak semayang tu aku dengan Tuhan. Kan? Berimanlah. Berimanlah. Nak kafir ke apa? Islam. Boleh tengok IC lah. Ini bukan masalah IC. Ini bukan masalah pengakuan. Ini masalah tuan-tuan. Benda yang dia cakap ni ada tak kat diri dia ni? Islam, iman, ihsan. Sebab di antara 3 ini, antara satu dengan yang lain menguatkan yang satu. Iman tak akan sempurna melainkan dia ada Islam dulu tuan-tuan. Iman tak akan mantap tanpa Islam itu. Islam itu sendiri pun ada rukun dia. Bayangkan kalau Islam itu rukunnya ada, tiba-tiba rukunnya batal. Bagaimana dengan Islamnya? Walaupun satu je rukun Islam itu batal, Islamnya tetap akan terbatal. Dia macam rukun semayang. Kan? Rukun semayang 13, satu je yang tak buat. Batal satu rukun. Semayang tu batal ke tak? Dia batal. 12 lagi buat, takkan batal kot. Walaupun 12 tu buat sempurna, satu tak buat, tetap semayang tu batal. Islam ini, walaupun 5 yang disebut Nabi, satu tak buat, 2 bersyarat lah. 2 bersyarat. Apa dia yang bersyarat? Zakat dengan haji. Syarat zakat apa? Harta, ada harta lah. Berlebih lah. Haji, berkemampuan lah. 2 ni bersyarat lah. Ada cukup syarat, tak bayar juga, tak pergi juga haji, baru terbatal Islam dia. Kan? Dia ada 5. Salah satunya, batal-batal lah. Jadi tuan-tuan tengok dalam hadis ini. Bab kalimah syahadah tuan-tuan. Nak ucap kalimah syahadah ni tuan-tuan bukan suka-suka hati. Bukan suka-suka hati tuan-tuan. Sebab itu bila orang bukan Islam masuk Islam, kita suka tanya dia kan. Cuma dia tak pernah tanya kita lah. Kita rajin tanya dia. Bila ada saudara baru, mu'alaf lah, Cina datang surau kita kan, tengok dia lain macam kan, kita pun tanya dia, you baru masuk Islam? Baru masuk. Bila masuk? Sudah 1 bulan lah. Dekat mana masuk? Dekat Jabatan Agama kan. Dia pun tunjuklah surat-surat dia masuk kan. Kita pun tanya, sudah sunat ke?
soalan akhir lah nak tanya kan. Dia pun sudah kan. Cuma dia tak tanya kita je, abang bila masuk Islam? Kok dia tanyalah, apa nak jawab? Sejak lahir. Dia kata sejak lahir mana ada agama abang. Lahir tak ada agama. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Yang lahir itu putih, bersih, suci, tak ada siapa-siapa. Islam pun tidak, kafir pun tidak, apa pun tidak. Dia akan dicorak nanti. Contoh, lahirnya seorang Islam Melayu ni kan, mak Islam bapa Islam, dia baginya anak dia pada orang Cina, anak tu jadi apa? Agama apa agak-agak? Ikut mak bapak kan? Siapa corak dia? Mak bapak corak. So itu Nabi kata fa'abawahu, kedua orang tua dia mencorakkan dia. Kalau kita kata aku lahir-lahir mak ayah aku Islam, kau tanya buat apa? Itu mak ayah engkau. Dia kata engkau ni bila masuk Islam? Maksudnya bila mengucap? Aku dah mengucap lah. Bila? Lepas tu dia tanya, depan siapa? Siapa saksi? Dia itu mengucap depan agama. Ustaz ni saksi. Ini ada surat dia. Kita ada surat. Mengucap depan siapa ada surat? Tak ada lah. Siapa saksi kita mengucap itu? Sebaik dia tak tanya kita. Kok dia tanya kita, lagi malu kita. Kan? Abang tanya saya je masuk Islam, abang bila masuk? Abang dah masuk ke belum? Gitu tak? Yalah, tanda orang masuk Islam apa? Mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata aku dah masuk Islam, dah mengucap 2 kalimah syahadah di jawatan agama depan ustaz ni. Kau bila? Depan siapa? Surat tak ada pula tu. Bukti tak ada. Macam ni pening ni kan. Sebab itu syahadah ni bukan main-main tuan-tuan. Kita je rasa dah ngucap masuk Islam, dah ngucap masuk Islam. Nanti dulu. Bila mengucap pun tak tahu. Bila mengucap, mana kita tahu? Bila saatnya kita mengucap, yang pertama-tama mengucap, nak katakan kita ni dah mengakui Islam itu agama yang suci, yang aku anuti. Ni ucapan ni tahu. Ini bab Islam tak selesai lagi. Bab iman pun tak selesai juga. Mana datangnya iman? Bukan persoalan apa makna iman. Persoalan makna iman senang. Iman makna dia percaya. Senang. Sekarang ni mana datangnya iman? Macam mana boleh datangnya perkataan iman itu kat kita? Beriman Zat, beriman. Apa maksud beriman? Percaya. Apa yang kau percaya? Percaya Allah tu ada. Betul ke dia ada? Betul. Kau buktikan dia ada? Kalau betul Allah tu ada, kau bagi tahu apa sifat dia? Kita pun mengajilah tauhid, risalah tauhid, tuan-tuan semua dah habis dah. Ngaji di Johor ni risalah tauhid hebat. Tuan-tuan dah tak ngaji dah risalah tauhid tu. Sekurang-kurang tuan-tuan mengaji kitab Aqidatun Najin lah. Dah naik sikit lah. Risalah tauhid tak ada dah. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis qiyamu ta'ala binafsi wahdaniyah. Itu masa peralihan dulu di Johor ni. Ada saya satu peralihan dulu dah ada dah kelas tu. Tuan-tuan ni bukan umur sekarang, dulu tu mengaji dah. Guru saya orang Johor tuan-tuan. Najar Berzanji orang Johor, tu saya tahu. Disuruhnya hafal hak tu. Orang Johor semua bab risalah tauhid tu, buku risalah tauhid tu memang daripada Johor dia buat. Tuan-tuan tahu dah, mengaji lah. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul haq. Itu semua ada kan? Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat. Tak ada yang berkuasa melainkan Allah Ta'ala. Betul? Tak ada siapa-siapa boleh mudarat melainkan dia kan? Kita pun nak lalu kubur 2 pagi kan? Seorang-seorang. Macam? Malam Jumaat, rumah kita situ. Tapi kena lalu tengah-tengah kubur ni. Gelap segelap-gelapnya, kita ada lampu picit situ.
Bau lah wangi sikit. Lepas tu kawan-kawan pula kata, nak balik bang? Balik lah. Kau kat mana? Kubur tu keras tu saya. Dah ramai jumpa. Macam-macam dah jumpa dah, duduk atas batu tu dia apa semua kan. Macam berani tak? Berani? Takut apa? Lalu je lah. Tak ada siapa beri mudarat melainkan Allah Ta'ala. Ngaji tauhid tadi. Ngaji kan? Tu takut apa? Kok dia duduk atas batu tu, biarlah dia duduk. Lalu je lah. Kau nak duduk, duduklah atas batu tu. Aku nak lalu, aku nak beli. Sombong betul ustaz ni. Dia bukan sombong, ni nak cerita bab tauhid. Tuan-tuan ngaji tauhid kan? Tuan-tuan yang cakap bila mengaji Tok Guru kata, tidak ada yang ditakuti melainkan Allah Ta'ala, dan tak ada siapa boleh memudarat melainkan dengan izin dia. Betul? Tu kenapa nak takut? Seram juga. Nak seram kenapa? Dia nak mencekik tak boleh. Mana ada satu makhluk selain manusia ini yang sifatnya halus, dia mencekik. Orang kata hantu lah, hantu. Bolehkah? Ada orang mati cekik kat hantu lah? Mana ada hantu boleh mencekik? Dia menepuk pun tak berbunyi lagu tu. Kita menepuk berbunyi, dia menepuk tak berbunyi. Apa nak takut? Dia tompang kita, duduklah belakang, duduk. Dia takkan boleh mencekik. Jangan Syekh, kuku dia panjang. Bohong. Ini nak bohong orang macam tu kan? Ada orang ke hantu kuku panjang gitu? Habis tu takut orang? Lalu je lah. Sebab dulu saya tahun 96 saya ngajar tau. Saya balik Mesir bulan 10 tahun 96. Bulan 11 Mufti Negeri Sembilan Allahyarham Datuk Syed Murtada suruh saya, panggil saya ke pejabat dia. Kau main pejabat, kau dah balik kan main ni. Kau ganti aku ngajar tauhid kat Kuala Pilah. Saya duduk production. Ngajar kat Kuala Pilah naik motor Honda C70. Bukan Honda Accord, Honda motor. Honda C70. Lampu depan macam nyala tak nyala, lampu belakang pun sama. Waktu tu isi minyak RM2 ya tu je. RM2. Penuh dah. RM2 tu penuh dah. Dia lebih pada 60 dah bergegar semua. Kan? Naiklah motor tu. Baru balik. Kan? Mana ada duit balik ke Mesir. Orang tua pun bukan orang senang. Ngajar naik motor. Pukul 4 petang saya dah keluar pergi Kuala Pilah ngajar. Ngajar kitab tauhid. Nak lalu mana, kalau tuan-tuan tahu, ada satu jalan namanya Bukit Putus. Jalan dia tu gaung sebelah sini, bukit sebelah sini. Orang pukul 8 malam orang tak lalu dah jalan tu. Lori je yang lalu pun. Lain tak lalu, motor, kereta semua tak lalu. Menyeramkan lalu orang tu. Mendaki pula tu kan. Kok silap datap gaung. Silap-silap. Kok ada lori ada ampun sikit ikut di belakang lori tu, adalah tak seram sejuknya. Pukul 4 saya dah keluar daripada production nak ngajar Kuala Pilah. Masa tu saya ganti Datuk Mufti ni lah. Ngajar tauhid. Dulu mengajar bukan sekejap tau. Mengajar sampai pukul 11 malam. Orang tanya. Waktu tu pula umur muda, baru 27 tahun, 26 tahun. Ngaji orang tua-tua. Dia orang tengok muda-muda, alah dia ni tak ada tak tidak ilmu. Kita test tengok. Dia tanya sampai pukul 11 malam. Bila dah sampai 11 malam, kita nak balik tau. Lampu motor nyala tak nyala. Nak lalu tan simpan tu. Yang macam-macam tu. Bila kita nak balik pukul 11 ke 12 tu, nak balik ke Ustaz, kita balik dah cik. Gelap dah ni Ustaz. Dia tahulah. Gelap ni cik Ustaz, kata dia. Jangan. Kalau nak lalu Bukit Putus tu dah banyak orang jumpa tu. Dia dah mula cerita orang jumpa lah kat Tok Kong Cina tu lah. Dia dah ada orang ditumpang lah. Kadang-kadang motor mati sendiri lah dia cerita tau. Tapi kita tak tunjukkan takut tu sebab kita ngajar tauhid. Koman lah ngajar tauhid pun menakut. Malu lah. Takkan Allah mak tak jadilah balik cik. Apa ngajar tauhid nakut? Ngajar tauhid bukan main lagi kan. Tak ada siapa berkuasa melainkan dia. Tak ada siapa ni. Tiba-tiba nak balik bila orang kata keras itu dah mula takut. Tak apa cik. Jangan Ustaz. Dia kata dah ramai yang jumpa. Kadang kalau dia tumpang naik motor tu rasa berat. Motor tak berjalan Ustaz. Tak apalah cik. Dia nak tumpang lah. Masa tu kan. Buat-buat berani lah sebab orang ngajar tauhid. Bila dah sampai ke Tok Kong Cina nak balik nak turun kan. Bukit Putus tu.
Saya kena 3 kali tuan. Kan? 2 tahun saya ngajar 3 kali saya kena. Kan? Dia tumpangnya motor saya. Dia tumpang tuan. Seberat-berat motor tu jadinya. Nak menyampaikan sampai ke Seremban tu, la ilaha illallah. Sampai saya cakap apa? Kau nak tumpang-tumpang lah, tapi janganlah berat sangat. Saya bercakap macam orang ada kat belakang kau. Rasa saya cakap kau nak tumpang-tumpang aja. Tapi kau jangan beratkan motor aku ni. Bila nak sampai macam ni? Saya bawa kan. Tapi kena ingatlah waktu tu. Sampai Seremban, sampai dekat Petronas, pam Petronas Seremban tu saya berhenti. Mana yang tumpang tadi? Keluarlah. Dah orang dah ramai kan. Beranilah. Pasal seorang ni takut. Kan? Dah ramai ni, tunjuk mana yang tumpang ni? Tunjuklah. Aku nak tengok. Yang berat sangat tu, besar sangat tu. Kan? Lepas tu sekali tu dia mengilai ke atas. Dia ikut saya mengilai. Kau mengilai lah, saya kata. Aku nak balik. Aku tak peduli, balik. Kali ketiga saya kena motor mati tengah-tengah hutan tu. Tiba-tiba je motor mati. Oh sudah. Saya kata mati pula motor ni kat sini. Kan? Tapi saya bawa dalam lampu suluh. Saya tolong nak tengok minyak ada. Semua Ustaz-Ustaz tak mau hidup. Ustaz-Ustaz tak mau hidup. Saya teringatlah arwah mak saya pesan. Kalau engkau tiba-tiba motor mati tengah-tengah hutan, kau tolak sikit depan, nanti baru kau start. Sebab dia tak bagi engkau tengok dia. Saya pun pegang lah untuk punya cakap kan, arwah mak saya ni. Saya tolak depan sikit, start hidup. Oh, kau tak bagi aku tengok engkau kan. Bertahun saya ngajar kalau pilah tu macam-macam saya rasa tuan. Padahal dia tak boleh buat apa pun. Dia boleh buat apa? Tentang ngaji tauhid. Nak lalu kubur pun takut. Berani. Siapa berani? Bang, berani. Satu pagi. Aduh, belum pergi dah seram. Orang mati je bang, dia dah tanam pun. Saka dia ke? Tengok, mandai. Mana ada bang, tak ada. Tak ada benda tu. Saka dia dah masuk dalam. Habis duduk mana? Duduk kat kubur. Duduk kat tulisan tu. Duduk tinggi. Tengok, percaya benda-benda tu kan. Makna tauhid paling kuat. Paling kuat tauhid bang. Mengaji lek tauhid. Tak ada siapa boleh. Sebab itu tuan-tuan tengok kalimah syahadah apa? Mula dengan nafi. La. Penyudahnya dengan apa? Isbat. La ilaha illallah. Tuan-tuan syahadah macam mana? Apa yang tuan-tuan tunjuk ni? Tuan tunjuk apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Kan? Tuan-tuan tunjuk apa ni? Salah. Duduk mana dia? Yang tuan-tuan nak esakan tu kat mana duduk? Kat hati. Duduk dalam mana? Sebab itu illallah ialah dalam hati kita. Maknanya semua tak wujud melainkan dia je yang wujud dalam ni. Maknanya betul ke macam tu? Sekarang ni tak ada siapa-siapa wujud atas dunia ni melainkan Allah Ta'ala je yang wujud dalam hati kita. Kalau ini yang ada, tuan-tuan hidup bahagia. Sakit, siapa yang tuan-tuan nampak? Pertama Allah Ta'ala dulu. Tak nampak doktor dulu. Sebab doktor tak pernah wujud dalam ni. Kan? Macam tuan-tuan bawa kereta lah. Bila nak bawa kereta ni, pertama tuan-tuan apa yang wujud dalam ni? Apa yang ada? Polis, JPJ. Dua ni mesti ada dalam ni. Saya tu tuan-tuan, nak jalan tu, lesen. Ingat. Road tag, ingat. Tali pinggang keledar, ingat. Sambil bawa kereta tu pun ingat. Pantang nampak lampu biru. Ni polis ni kot, ni polis ni kot. Sampai ke highway tu, lori plus tu, yang peronda raya tu kan, yang lampu biru tu kan, dah polis lah depan ni, apa hal lah ni. Kelang kabut pakai tali pinggang, sampai-sampai Allah, ingatkan polis tadi. Punyalah takut, sebab dalam tu setiap saat waktu kita memandu, apa yang ada? JPJ dengan polis je ada. Kan? Lampu merah tak ni langgar bang. Pukul 4 pagi lampu merah, jalan je lah. Jangan je, ada polis depan tu kan. Tak ada maknanya dia pukul 4 pagi ni membuta, kau jalan je lah. Jangan je, dia buat terpacul depan tu 300. Takut kita nak langgar pasal dalam hati kita hanya ada wujud dia je dalam tu. Tak JPJ polis, JPJ polis. Kenapa hidup kita ini yang mengucap 2 kalimah syahadah tak wujud benda tu kat hati kita? Tuhan kata dalam Quran,
wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Di mana pun kamu berada, dia akan bersama kamu. Kenapa dia tak wujud dalam hati kita? Mana syahadah kita? Mana syahadah tu? Matinya kita lafaz lain, buat lain tau. Kita bohong Tuhan tau. Kita yang kata tak ada siapa-siapa melainkan Engkau je ya Allah yang wujud dalam hati aku ni. Tiba-tiba sakit, siapa yang kita ingat dulu? Doktor lah dulu kan. Tanya pula tu, tuan ada insurans? Ada. Ambil pergi doktor pakar lah. Ada insurans kan. Kalau tak ada insurans, tu kerajaan lah kan. Mana Tuhan? Mana Tuhan di hati kita? Yang kata mengucap hari-hari tu, tak ada siapa-siapa melainkan Engkau je. Bila masa kita ingat dia? Bila? Bila masa kita ingat dia? Sebab itu kita tak pernah ingat dia, tuan-tuan. Sakit, kita ingat doktor. Ada tak kita ingat, ya Allah? Tak ada. Andai kata sakit ni baik bagi aku di sisi Engkau, ya Allah, aku redha sakit ni, ya Allah. Kalau anda kita sembuh itu lebih baik bagi aku di sisi Engkau, ya Allah. Bukan di sisi aku, di sisi Engkau lah. Sebab Engkau maha mengetahui kan. Kalau baik di sisi Engkau, ya Allah, Engkau sembuhkan aku. Sebab Engkau lah maha penyembuh. Engkau lah memiliki segala-galanya kan. Allah pun tunjukkan, dia ingat ke aku, oleh kerana Engkau ingat aku ingat Engkau. Fazkuruni azkurukum. Aku tunjukkan jalan keluar bagaimana nak sembuh. Tiba-tiba kita pun jalan-jalan jumpa orang. Mana Ji, nampak macam tak sihat je. Dah 2 minggu dah tak sihat. Tahulah apa sakit. Ji, cuba Ji, tuan, ada satu orang tu, insya-Allah lah, cuba Ji usul kat situ, pergi tanya dia. Haji pun pergi dengan izin Ta'ala, elok. Allah Ta'ala tunjuk ubat tu. Tapi kita buat tak lagu tu? Kita bila sakit, berubat kan? Berubat lah, merata, beribu habis. Lepas hospital, lepas tu orang datang lah, cuba Haji berubat dengan Tuhan. Yang sekali itu saya pergi, sekali je dia siram air, elok terus. Kita nak elok kan? Kita nak elok bila dengar orang cakap macam tu, pergi selalu. Ya kak? Ya Ji, tak payah apa dia siram tak tu lah. Sekali je dia siram, lega rasa. Memang hebat lah dia. Haji pun pergi. Ya, dia pun siram. Bukan tak sekali, 3 kali siram. Tak mau elok. Besok datang lah. Cuba Haji pergi Kelantan. Ada satu orang ni, dia memang pandai Haji. Belum turun kereta pun dia dah tahu dah. Lalu kita kena tipu macam tu lah kan. Mencari barang hilang, mestilah dekat dukun hilang kan. Mana pula mencari barang hilang, pergi dukun patah. Kita barang hilang, pergi jumpa dukun kan. Dia tu memang pandai. Belum turun kereta pun dia dah tahu. Dia pun turun, kita pun turun. Tuan, saya ni tak apa tahu dah. Barang hilang kan? Tahu dia, belum cakap. Dia dukun hilang. Cuba pergi kat dukun patah tengok. Tuan, barang hilang kau. Henti kan? Apa yang patah, dia kata. Tapi kita selalu tertipu benda tu tau. Hebat Ji, belum turun pun dia dah tahu Ji. Sambil mencangkung je dia tahu Ji, kata dia. Saya belum cakap barang hilang, dia dah kata lah, barang hilang kan. Dah dia dukun hilang. Kita pun pergi berubat. Pergi tak mau pulih juga. Cuba Haji pergi Sarawak. Ada satu orang ni Ji, dia guna kayu je. Pergi Sarawak berubat, habis dah 10,000 kan. Last kali pergi mana? Last kali pergi jumpa Tok Imam. Mam, minta tolong Mam. Puah dah berubat tak mau kat Mam. Nak minta sembahyang hajat. Minta baca Yasin, kot-kot mau lah dia kan. Itu pun kot-kot. Bukan yakin pun. Tak yakin pun. Kot-kot mau lah dia dengan solat hajat baca Yasin. Bagi surau RM50. Yang hari tu bagi kat 20,000. Surau RM50 je. Sebab tak yakin, kot-kot baca Yasin dia kan? Bagi bihun 3 bungkus. Tuan-tuan tengoklah. Mana Allah Ta'ala? Mana? Cakap dengan saya. Mana Allah? Mana Allah? Tak ada Allahnya, tuan-tuan. Kan? Ni ibu-ibu ni. Ibu-ibu ni kan. Saya pengalaman dengan ibu-ibu ni, saya tahulah macam mana perangai ibu-ibu ni. Ada anak laki-laki tau. Anak laki-laki ni dia tak ada jodoh lagi lah.
Kan? Saya pengalaman lah tuan-tuan, mengajar di tahun 96 Pelan ni ngajar. Jemaah saya yang tak kahwin, yang dah kahwin, yang nak kahwin semua ada. Ada satu budak muda ni. Budak muda ni pandai lah, lulusan luar negara. Kerja pun hebat. Budak baik. Budak tak cakap banyak. Pergi kerja dari rumah saya tu, naik train sampai pejabat. Kereta tinggal. Rumah dah beli. Gaji besar. Mak bapak ngaji dengan saya. Mak bapak orang masjid. Memang jadi mengaji. Dia tu pun orang mengaji. Balik kerja tak pergi jalan. Tak reti shopping mall ni semua tak pandai. Dia yang tahu balik kerja, mandi-mandi, pergi masjid. Orang masjid pun tahu dia ni budak yang bagus, budak muda ni. Mak dia dah bising kat dia. Kau ni bila nak nikah? Rumah dah beli kan. Kata nikah lah. Kau nak tunggu bila nak nikah? Jadi dia pun jumpa saya. Ustaz, mak saya dah bising lah Ustaz. Apa? Dia suruh saya nikah. Saya pun pening lah. Nikah lah. Nak nikah macam mana Ustaz? Belum ada jodoh lagi. Saya kata jodoh kau kena cari. Sebab kau kena minta jodoh ni. Sebab kau tahu tak? Jodoh ni milik Allah Ta'ala. Kita cakap kan. Ajal, maut, jodoh di tangan Tuhan. Kau dah tangan dia, kenalah minta. Ya Allah, bagilah aku jodoh seorang kan. Kena minta tuan-tuan. Doa selalu, ya Allah, kau bagilah aku jodoh seorang. Jodoh yang baik di sisi Engkau ya Allah kan. Jodoh yang solehah, yang baiklah di sisi Engkau, bukan di sisi aku. Aku tengok semua baik kan. Aku nak di sisi Engkau sebab Engkau yang tahu kan. Mintalah ya Allah, bagilah aku jodoh yang baik ni seorang kan. Kau minta 4, mintalah 4, tak kisahlah. Oh, nak kena minta Ustaz nak? Yalah, namanya jodoh milik Allah. Kau kena minta. Okey Ustaz. Apa doa Ustaz? Saya kata, kau minta dah dengan cakap Melayu, tak apa, Tuhan faham. Ya Allah, aku hajat, ya Allah, bagilah aku jodoh seorang yang baik di sisi Engkau ya Allah. Satu hari dia doa tau. Makbul doa dia lah. Tapi doa dia minta wanita yang solehah, yang baik. Yang dia jumpa ni rambut perang sebelah, purple sebelah. Tapi lawa lah budak tu kan. Aku minta yang solehah, dapat yang macam ini. Ini confirm mak aku rejectnya kan. Faham-faham lah, mak pakai tudung labuh, bapak pun mengaji ni orang, takkan nak menantu macam ni. Dia jumpa tu pula kat stesen LRT je. Pergi kerja jumpa, nampaklah budak ni dengan rambut perang, purple semua cukup, gelinya besar tu, dengan pakai ketat dia. Allahu Akbar. Tapi budak dia lawa lah, sudut nafsu tu lawa lah. Dengan tinggi dia, terlentik-lentik. Lepas tu dia pun fikir tau, aku minta yang baik, takkan ini yang baik kan. Tapi tak apalah, aku dah minta, mungkin ni lah jodoh aku. Dia pun minta lah nombor telefon budak ni, tak gambar semua. Budak tu bagilah gambar tu, gambar seksi-seksual tu lah dia bagi. Satu hari dia ngaji depan saya ni, dia budak ni bagus, dia suka tulis gitu, mendabit lah. Satu hari tu dia kata, Ustaz, boleh tak nak cakap sikit dengan Ustaz? Boleh? Apa dia? Saya Ustaz dah buat macam Ustaz buat tu. Habis tu? Dapat dah? Saya rasa dah makbul lah, tapi saya minta lain, dapat lain lah Ustaz. Ustaz, saya minta yang solehah Ustaz, tapi dapat Ustaz tengok sendirilah, kata dia kan. Kita masuk isyak ke? Azan dulu. Azan dulu tak? Azan dulu. Takut orang nak semayang kan, tak tersemayang pula dia. Dia tunggu-tunggu tak azan kan. Kita azan dulu. Tak apa, malamnya habis pukul 12. Besok belum tahu lagi. Besok majlis fatwa baru bersidang. InsyaAllah.
Yo. Salam. Ada ni azan jap kenapa? Okey. Okey, baik, boleh. Kasih bagikan. Boleh, nanti saya bagikan, saya hantar. Dia nak 20 paket Okey, baik. Okey, baik. Okey, baik. Salam. Okey, kita sambung sikit kita sambung sebab besok tak tahu lagi, tunggu dia orang bersidang, majlis fatwa bersidang, katanya pukul 9 pagi besok dia orang bersidang lah kan. Tapi Melaka alhamdulillah, Melaka boleh kuliah macam biasa, semua tu boleh, tapi dalam keadaan yang orang yang macam kita ni lah, dia tak ada lah, yalah yang datang masjid pun takkanlah beribu kan. Jadi harap-harap Johor pun sama lah kot kan. Kita doa lah, mudah-mudahan yalah di Batu Pahat ni, kuliah banyak di Batu Pahat ni kan, mudah-mudahan, sebab di Batu Pahat pun tak ada lagi kes setakat ni alhamdulillah. Jadi mungkin besok dia bersidang, sebelah hari bulan mungkin dia akan mengadap lah, mufti akan mengadap sultan kan. Adalah lagi masa untuk kuliah tu kan, 9, 10, 11 tu adalah lagi, selagi dia tak keluarkan SOP. Tapi rasanya tak ada lah kot, rasanya kuliah boleh buat insya-Allah. Jangan risaulah, tak sabar jangan risau, jangan buat kerja Tuhan, biar Tuhan uruskan benda tu, kita buat kerja kita. Jadi tuan-tuan, budak ni tadi dah minta jumpa saya, dia kata saya minta lain Ustaz, tapi dapatnya lain. Apa yang kau minta? Saya minta macam Ustaz cakap lah, wanita yang baik, yang solehah. Habis tu dapat tak? Dapat lah Ustaz, tapi dapat macam tak berjenis Ustaz. Lepas tu Ustaz nak tengok tak gambar dia pun bagilah tengok gambar tu. Saya pun tengok gambar rambut purple. Ni Ustaz, saya kata, saya pun tengok, okey lah ni, saya kata. Dia kata apa kat saya, Ustaz tengok betul-betul, dia memang baik lah dengan saya, sebab dia kuliah saya, anak murid saya kan, datang, Ustaz tengok betul-betul. Saya kata okey lah ni, solehah pun macam tu Ustaz. Saya kata bukan kat engkau solehah tu kat Allah Ta'ala, kat engkau tak perlu. Engkau jangan hukum orang tu solehah ke tidak. Sebab itu saya suruh doa, ya Allah, engkau berilah wanita yang solehah di sisi engkau. Di sisi manusia ni tengok orang macam tu tak solehah lah. Tuhan kata itulah yang solehah buat engkau. Bila? Nanti aku uruskan. Ya ke Ustaz, tapi kalau macam ni Ustaz, mak saya dah tentu rejectnya kan. Saya kata ni okey ni, budak ni okey. Yang kau minta tu Tuhan bagi ni mesti okey punya. Ustaz jangan melawak Ustaz, betul-betul Ustaz tengok betul. Dia ingat saya bohong tau. Saya kata okey. Kalau Ustaz dah kata okey lah, nanti saya nak buat balik jumpa mak saya ni. Dia pun
jumpa saya, dia kata, Ustaz, bila saya boleh bawa? Kau bawa lah, bila-bila pun. Budak perempuan ni pula jenis bukan suka berlakon punya. Jenis macam mana dia pakai macam tu, dia jumpa mak orang tu. Dia rambut perang, gelingak, macam tu lah dia jumpa mak budak lelaki dia. Kan? Pergi jumpa kan. Dah tentu-tentulah orang tua tu reject kan. Kau pakai lagu tu kan. Dia lah mengaji, mak bapak mengaji, anak baik, orang suruh orang masjid, takkan nak isteri kan macam tu. Dia pun bawa balik. Bila bawa balik, mak dia tak marah lah. Jamu, makan, minum semua. Dah nak hantar balik, mak dia panggil dia. Kejap. Kat dapur. Siapa tu? Kawan mak. Naluri ibu ni kuat tau. Dia punya perasaan dia tu kuat. Sampai anak nak balik pun dia boleh tahu. Rasa macam budak ni nak balik ni kan. Rasa budak ni balik. Dia tahu sebab ibu yang melahirkan anak. Doa dia mustajab untuk anak. Pasal itu ibu ni jangan main-main. Doa dia makbul pasal dia ada hubung kait dengan anak. Bapak ni payah nak makbul. Pertama kedakut nak mampu. Bagi anak. Kadang-kadang. Tapi bukan tuan-tuan. Bukan tuan-tuan. Nak bagi anak susah kan. Saya pun ada bapak tu, saya tahu arwah ayah saya kan. Oh nak bagi duit belanja ni, la ilaha illallah. Hai. Zaman saya tu 20 sen pun dah banyak tau. Nasi lemak lepas lah kan. Kadang ibu ni tak mau tau, tak mau anak ni bila bapak dah bagi tu kan, dia mesti panggil kat dapur. Berapa ya kau bagi ni? 20 sen. Dia nambah tau. Ni naluri ibu. Sayang dia tu luar biasa tau. Sayang dia. Pasal itu dah besar pun kita nak bagi ayah kita pun bagi kat maknya. Ni kan nanti mak bagilah ayah. Tapi bagi pun kurang lah. Kalau mak 300, ayah 1,5 yo. Alah, ni ada anak semua lelaki. Cuma kita tak cakap je benda, tapi kita pun bukan nak duit dia tu pun. Jangan lihat anak ni dia bagi juga. Bagi tu tak sama tau. Macam mana kita buat dulu, macam tu dia buat kita. Dulu kita bagi kan macam tu kan. Dia bagi orang tua tu. Mak tolong bagi. Kita pula ingat, alah, kau ambil lah duit tu. Kita pun tak nak kan. Ibu-ibu ni ngap terus. Tunggu tak kan. Siapa suruh tolak. Jadi dia pun pergilah jumpa mak dia. Mak dia pun panggil saya. Mak tak berkenan budak ni. Kawan je mak, tak ada kawan-kawan. Mak tahu sebenarnya kau ni, kau nak buat bini ni tak usah. Mak tak setuju. Kau tak malu kau orang suruh orang masjid. Kau tu pergi masjid, pergi surau. Ayah mak ni pergi surau, takkan nak menantu orang macam ni. Kau biar ada otak sikit. Belajar tinggi-tinggi pergi bodoh apa? Orang kawan je, tak ada kawan-kawan. Mak kawan pun mak tak bagi. Ayalah. Mak dia tolak habis, tak bagi lah. So, itu dia pergi hantar budak ni. Tapi dah lama-lama sayang kan. Setelah itu dia datang kuliah saya, dia menung tau. Dia tak nulis dah, dia menung kan. Saya faham lah anak murid saya kan. Saya tengok dia dah menung ni, kenapa lah budak ni kan. Terus habis mengajar, saya tanya dia, apa hal? Ustaz, nak cakap dengan Ustaz sikit. Kenapa? Sudah saya cakap, Ustaz, mak saya takkan setuju. Dia tak setuju apa? Dia tak setuju budak tu lah kan. Kau dah bawa dah? Dah bawa. Mak saya tak setuju. Kawan pun dia tak bagi. Saya kata, kau tak payah layan mak kau tu. Nanti aku uruskan mak kau tu. Alah Ustaz, tak payahlah. Ustaz takkan tak kenal mak saya. Mak saya ni bukan nak dengar cakap siapa-siapa. Tak apalah, dia anak murid aku. Aku cakap, aku tahulah nak baca ayat apa. Apa aku nak tekan, aku tahu lah kan. Tak apa, kau bertenang dulu. Kau berkawanlah dengan dia. Ya ke Ustaz? Ya, kau jangan risau. Saya tak suruh dia salat istikharah, salat hajat. Sebab kalau salat istikharah, hajat, dia memang dah nak, dah tentu-tentu dia kata okey. Tak payahlah nak ngakal gitu. Saya pun satu hari tu, dah seminggu tu saya pergi jumpa mak dia. Tapi budak ni tak pandai psikologi tu. Patutnya bila saya datang, kau janganlah keluar dulu. Ini kau yang keluar nyambut aku. Dah tentu-tentulah mak dia tahu. Ini mesti pakat ni, kau tak macam mana budak ni tahu. Kadang-kadang budak dia tak cerdik, nak kena ajar lalu kan. Yelah, saya sampai-sampai tu, dia pun keluar. Ustaz, masuk Ustaz. Sebab saya dah beritahu dia, saya akan datang. Dia dah tunggu saya tahu. Mak dia tahulah, ayah dia tahulah. Dah tentulah kau pakat dengan Ustaz ni suruh datang. Mesti ada benda yang kau nak suruh cakap kan. Saya pun masuklah rumah dia. Mak kau mana? Ada dalam. Ayah? Ada dalam. Masuklah. Tu mak ayah dia pun keluar. Ustaz, masuk Ustaz. Mak ayah dia pandang saya semacam kan. Ini mesti pakat ni Ustaz ni.
Dia mesti guna ustaz ni sebab dia tahu mengaji anak dia ngaji dengan saya. So lah duduk-duduk, mak dia jamu lah air, minum, makan. Tak sembang pergi pasal anak. Lepas tu saya tanya lah, abang berapa anak? Dia kata 3 orang. Berapa lelaki perempuan? Lelaki tu seorang. Dah kahwin? Takkan saya tak tahu. Belum. Belum. Adalah kawan kata, tapi tak semenggahnya kawan, tak rupa orang. Kenapa kak? Tak serupa orang ustaz. Saya memang tak nak jenis-jenis tu. Ustaz, tak serupa orang rupa apa? Ustaz tengoklah gambar dia. Ustaz pernah tengok gambar? Saya tak pernah. Padahal saya dah tengok gambar tu. Dia kita panggil anak dia. Mana Izak? Mana? Kau tunjuk kat ustaz gambar budak tu. Budak tu pun dah tahu, saya dah tengok. Dia pun tunjuklah gambarnya. Cuba Ustaz tengok, cuba Ustaz tengok. Saya pun tengok. Cuba Ustaz tengok. Berjenis tak ni? Saya pun tengok. Okey lah ni kak. Mak dia sahun saya kata apa? Ustaz buta ke apa? Sebab mak dia tu biasa dengan saya. Ayah dia ni, keluarga dia memang biasa dengan saya, baik dengan saya ni sebab dia tahu saya ngajar, kesenyambang dengan dia dan sebagainya. Ustaz buta ke apa? Kenapa kak? Ustaz tengok betul-betul tu. Okey lah ni kak. Habis kalau ustaz nak ke buat menantu ni? Apa masalahnya? Kalau saya buat. Kalau tak menantu pun jadi bini saya. Ustaz ni betul aja main-main kata, jangan melawak kata ustaz biar betul. Tak betul, saya kata okey tak ada masalah. Ustaz dia kata ustaz tengok tu rambut dia. Saya tengok rambut dia. Apa masalah rambut kalau purple? Kalau hati yang purple lagi risau. Ni rambut tak apalah kak. Saya tak nak lah ustaz, saya tak nak. Kak, akak jangan tolak dulu. Akak belajar tauhid, mengaji Quran. Kadang apa yang akak dapat ni akak rasa tak baik, tapi di sisi Allah Ta'ala kata tu yang paling baik buat akak. Akak rasa yang terbaik bagi akak, tapi Allah Ta'ala kata itu yang paling buruk bagi engkau besok. Jangan kak, jangan tolak dulu. Dia dah menung saya tengok kan. Akak fikir habis-habis kak. Tapi ustaz tengok pun ustaz tahu. Dah. Saya tak tahu, saya kata. Yang tahu Allah Ta'ala. Macam ni lah kak. Akak sembahyang istikharat, sembahyang ngajat, minta dengan Tuhan. Allah Ta'ala bagi jawapan so, kalau elok, eloklah kak. Kalau tak elok, saya putus sendiri kak. Akak doa dengan Tuhan. Saya ajarlah dia. Apa doa? Saya kata kak, doa dengan Tuhan. Ya Allah, andai kata inilah jodoh anak aku yang terbaik di sisi Engkau ya Allah. Kau perkenankan ya Allah, kau permudahkan dia ya Allah. Tapi kalau bukan ya Allah, kau putuskan mereka ni ya Allah. Dia pun buatlah. Dia tanya saya, berapa lama nak buat ni Ustaz? Sampai dapat jawapan. Buat 3-4 hari telefon. Tak ada pun tanda Ustaz. Gelap. Kita ni kan, nak jawapan, nak mimpi lah, nak itulah, nak ini. Semua, memang itulah kita punya kepala otak kan. Tak ada pun mimpi, gelap je Ustaz. Maknanya tak elok lah Ustaz. Nanti saya kata. Buat dulu. Dia buat. Lama-lama dia buat tau. Buat tu. Rasa sayang kat budak tu dah mula ada tau. Dah rasa sayang tu dah ada. Mimpi tak ada. Tapi dia makin sayang kat budak tu. Tapi rasa macam budak tu baik pula Ustaz. Yalah, kita nilai baik seseorang ni lain. Terutama ibu-ibu ni sering tertipu nanya. Dia nilai baik. Dia kalau budak tu salam datang cium tangan, baiklah dia. Kan ibu-ibu kan? Yalah, datang pakai tudung labuh, datanglah salam makcik. Suara pun dengar tak dengar, cium tangan lagi kan. Agak-agak elok tak ibu-ibu? So cakap jujur ni surau ni. Elok tak agak-agak? Elok kan? Nampak? Elok dia kata. Lepas tu lah rajin pula tu. Kita tengah makan nak ambil pinggan nak basuh, belum habis lagi. Punya rajinnya tengah makan nak ambil pinggan basuh. Tak rajin. Yang itu orang rumah, bang, jomlah kita tanya budak ni bang bagus bang, lembut, sopan, rajin pun rajin. Saya tengah makan pinggan saya nak diambil basuh bang. Ibu-ibu mesti kata baik kan, betul kan? Mesti kata baik, tak sabar. Orang perempuan ni dia nilai gotu tu. Tapi yang orang lelaki-lelaki tak payah tanya lah, sebab orang lelaki ni dia tak kisah. Kau bawa siapa, kau berkenan, kau ada duit, jalan. Kau jangan nyusahkan aku sudah. Yang nak nanggung kau akan aku. Itu orang lelaki-lelaki. Saya tu bapak-bapak ni senang. Ni yang tu. Ibu-ibu tu yang cerewet tu. Semua nak ditanya nak. Kerja apa? Tahu lah. Kerani. Pakai apa? Motor apa? Honda C70. Honda ya. Orang lelaki dia tak kisah. Apa kerja pula tu? Pilot mana? Kat highway tu. Pilot apa tu? Macam rumput buat helikopter. Dah tentu reject.
Tentu. Kalau orang lelaki Minang anak kita ibu-ibu kan, kerja apa bu? Bawa helikopter. Kat mana? Kat highway. Highway? Serumput lah. Tak bahaya punya. Kalau kipas tercabut pun boleh repair sendiri. ni bukan kat unit Airbus. Ini highway punya. Tapi keselamatan semua lengkap. Mata, cover. Semua cover ada kan. Penat landing bawah pokok. Tak gaduh meletupnya satu. Jadi saya kata tak apalah. Ibu buat dulu, akak buat dulu semua-semua ni, nanti dapat jawapan gitu. Lama-lama dia makin sayang budak tu. Saya pun pergi rumah dia panggil, Ustaz, saya rasa sejak saya buat istikharah hajat ni, mimpi tak dapat Ustaz, tapi rasa sayang kat budak ni. Macam budak ni baik pula Ustaz. Saya kata, Kak, ini petanda yang Tuhan tunjuk. Ni budak yang baik. Akak kena terima dia. Tapi Ustaz, saya tak berkenan dengan pakaian dia tu. Ustaz kan tak tahu anak saya ni mengaji Ustaz. Semayang pergi surau. Takkan dia nak bini macam tu Ustaz. Tak apa, saya kata, Kak. Allah Ta'ala dah bagi jawapan paling baik untuk akak. Akak terima. Yalah, saya ikut cakap Ustaz lah. Pergilah saya merisik. Pergilah tanya. Rupanya dia ni keluarga yang baik. Mak dia orang masjid, ayah dia pun orang masjid. Abang-abang kakak dia semua orang jenis warak-warak semua orang. Jenis orang semayang, mengaji Quran, baik tak tinggal. Dia tu seorang dia terencat. Jadi bapak dia pun cakap, dia kata, Ustaz, saya terang-terang lah, dia kata, anak saya ni Ustaz, dia ni tak tutup aurat Ustaz. Dia ni, Ustaz pernah tengok ke? Saya pernah tengok. Ustaz tengoklah pakaian dia, rambut dia macam mana Ustaz. Pakaian dia kadang kain pun macam tak cukup Ustaz. Saya pun malu Ustaz, dia kata. Saya ni ke masjid, surau. Tapi anak saya seorang ni macam ni Ustaz. Memang ujian buat saya lah Ustaz, dia kata. Saya kata kat dia, bang, sebenarnya Allah Ta'ala nak naikkan martabat abang, nak naikkan martabat orang yang dapat kahwin dengan dia ni. Tak apa kau Ustaz, tak apa saya kata. Dia cakap lah dengan warga ni. Dia kata, anak saya tak semayang, anak saya tak baca Quran. Dia tahulah baca Quran, dia kata, tapi dia tak pernah baca Quran, tak semayang. Dia ni bukan orang yang pakai tutup aurat, dia ni orang yang dedah aurat. Setuju ke? Mak dia tengok saya, ayah dia pun tengok. Saya kata, boleh, jalan. Setujulah, setuju, Minang. Sewaktu nak Minang ni, Allah Ta'ala nak tunjukkan, budak ni tiba-tiba berubah tuan. Budak ni pakai tudung elok, semua elok lah. Elok. Sampai hari ni tuan-tuan, dia kahwin. Budak ni budak yang baik tuan-tuan. Semayang elok, mengaji, taat dengan suami. Elok kekal. Tu mak dia cakap dengan saya. Saya tak sangka lah Ustaz. Bila saya kata Allah Ta'ala bagi ni, kadang-kadang kita rasa tak baik. Allah nak bagi hidayah, dia kena hantar seseorang dulu. Nah, kau dapat suami yang baik. Allah Ta'ala bagi hidayah. Kita jangan tolak buta-buta. Mana Allah Ta'ala dalam hati kita? Kerja Tuhan pun kita nak buat. Kerja Allah Ta'ala kita nak ambil pasal apa? Doalah dulu. Saya tu Nabi ajar kita istikharah. Nabi ajar kita salat hajat. Jangan tolak dulu. Kita kena buat sesuatu. Minta dengan Tuhan. Engkau yang maha mengetahui. Kalau ini baik bagi aku, kau bagi aku ya Allah. Kalau tak baik di sisi engkau bagi aku ya Allah, kau tolonglah hindarkan ya Allah. Ramai budak-budak saya yang saya duduk kat IPM kan, Negro ramai kat situ tuan. Ramai budak Melayu kawan dengan Negro. Budak perempuan Melayu kita kawan dengan Negro ramai. Kadang-kadang bila kawan dengan Negro, mak tak setuju. Menangis-nangis mak ni kan. Saya kata, kenapa akak tak suka? Cuba cakap dengan saya. Kenapa tak suka? Pasal dia hitamnya. Itu ya. Bukan pasal lain. Kalau Ahmad Saleh dia nak je. Makna kau tolak itu pun bukan lillahi ta'ala, bukan kerana Allah, tapi kau tolak tu kerana nafsu. Oh, anak aku ni pelajar pandai, putih, dapat Negro. Nah, malulah aku. Negro pula, Allah, rambut kerinting semacam. Berapa ramai tuan? Saya kata ke abang, balik istikharah dulu. Tanya Tuhan. Budak-budak pun saya kata, engkau balik, engkau jangan kata tu jodoh engkau. Kau pergi tanya Tuhan dulu. Ya Allah, anda kata ni jodoh aku, ya Allah permudahkan. Kalau bukan, ya Allah putuskan. Banyak tuan-tuan jemaah saya yang anak nak kahwin dengan India, menangis-nangis mak datang kuliah. Ustaz tahu tak anak saya nak kahwin dengan India Ustaz? Saya kata okey lah. Ustaz India, Ustaz India. Tahu.
Macam saya bodoh lah dibuat. Saya tahu lah India. Satu tak India? Tahu. Ustaz Ustaz fikir Ustaz. Kalau Ustaz nak tak? Tak ada masalah. Dengan syarat saya kena tanya Tuhan dulu. Pemilik segala-galanya aku kena tanya dia dulu. India tu pun milik dia. Semua milik dia. Aku tanya. Dia yang maha mengetahui baik tak baik. Inilah yang dimaksudkan la ilaha illallah. Yang hari ni orang ucap tapi tak tahu apa benda dia. Intan. Tapi hari pun dah 8.30 dah. Nak cerita tauhid ni tuan-tuan. Bukan sifat 20 tu saja tuan-tuan. Syahadah ni pun ramai tak faham. Bukan main angkat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang itu yang terbaru. Itu yang barulah. Tak kisah. Sebab dia pergi kat luar negara itu, dia tengok negro tu kan. Kita pun tanya, kau tulis apa? Tulis lah bang, nanti lah. Kan? Tapi itu ada mazhabnya. Ada mazhabnya, ada dalil dia lah kan. Tapi mazhab Syafi'i tak ada benda tu. Tapi janganlah kau bawa fitnah. Benda-benda macam tu kita dah ikut ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i. Kau tak payahlah. Kalau kau pandai pun kau buat seorang lah kat rumah. Kau tak payahlah tunjuk kat orang. Cukup-cukup lah kita dengan mazhab Syafi'i ni. Ni sampai ke masjid pun kau nak buat juga. Kita yang sebelah ni tengok. Rasa macam nak pegang jari. Kau boleh berhenti tak? Kau ni kena Parkinson ke apa? Kan? Kita pun rasa geram kan? Yalah, kita dah biasa bertahun semayang. Kan? Itu semayang sebelah kita kan? Geram, rasa macam kau boleh diam tak? Kau Parkinson ke apa? Tapi dia ada mazhab. Bukanlah kita nak kesalahkan, tak. Tinggal lagi dia ada mazhab dia lah kan. Tapi kau jangan cuba bawa fitnah kepada masyarakat yang mazhab Syafi'i yang kita dah belajar macam ni. Tak payahlah kau bawa benda pelik-pelik tu. Kan? Kau tak payah bawa yang pelik-pelik. Macam kita dah biasa doa kunut kat sini. Kau tak payahlah tunjuk kau tak nak baca kunut. Walaupun kau dalil kau ada lengkap. Nabi pun tak baca kunut selalu. Okey, kita terima. Tapi tak sesuai dengan orang-orang yang bermazhab Syafi'i yang tak faham. Kita ni mengaji, baru nak mengaji. Kau bawa ajaran baru pula dah kan. Walaupun tu dah lama. Kau tak baca kunut. Macam mana kawan tak menjerit? Subhanallah. Tak payah. Jangan bawa benda khilafiah pelik-pelik dekat masyarakat yang dah mazhab Syafi'i ni. Tak payah. Dah elok-elok baca Fatihah bismillah. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kau balik-balik tangguan negara. Belajar konon 4 mazhab. Bismillah ni tak termasuk dalam suratul Fatihah. Ada mazhab kata. Kau masuk. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Apa kata orang-orang yang tak faham agama ni, tak faham kurang pendidikan agama? Bismillah tak baca je. Apa ni? Tak sah Fatihah ni. Sebab sebelum ni kita mengaji, ustaz-ustaz kata Fatihah termasuk dalam suratul Fatihah. Tiba-tiba ada ustaz bawa Fatihah tak, bismillah tak baca. Jangan buat fitnah. Jangan datangkan, timbulkan fitnah. Kita orang Malaysia ni buat macam mana kita dah belajar dulu. Baca surah Fatihah, baca bismillah, baca. Baca doa kunut, baca. Kok terlupa sujud sahwi, buat. Jangan ubah suai lah. Kita banyak sangat pandainya tuan-tuan kan. Tahulah kau belajar luar negara, belajar sampai ke Sudan, sampai ke Pakistan, India, semua mesti sit. Janganlah kau pantang nampak orang tu. Kita yang tak faham ni kau tulis apa ni kan? Nak kata kertas tak ada pula kau tulis. Kau Parkinson ke kan? Tapi Parkinson pula satu jari je pula kau ni. Jangan buat kerja pelik. Tapi harap-harap tak adalah ustaz mengajar kat sini macam tu kan. Saya tuan-tuan memang dia orang debat saya kan. Bukanlah saya nak kata dia Wahabi ke tak. Cuma saya kata jangan bawa fitnah pada masyarakat. Orang dah biasa macam mana biasa, kita buat macam mana biasa. Jangan. Kalau orang tu dah baca bismillah, kita baca bismillah. Kalau orang tu baca kunut, baca kunut. Kalau orang tu bertahlil, baca bertahlil. Ni Nabi tak buat tahlil. Janganlah. Nabi suruh kita bertakbir, bertasmid, apa masalahnya? Cuma kita perbetulkan cara buat dia, cara zikirnya. Tu je. Jangan kata tak ada dalam hadis. Nabi tak buat. Ini keterlaluan kan. Kita dah biasa bertahlil. Ada orang meninggal, kita bertahlil. Cuma kita perbetulkan tahlil tuan-tuan, buat elok-elok.
Jangan sebut tak betul. Kita nak bagi hadiah kat orang, bagi hadiah elok-elok kan. Maksud hadiah ni bungkus elok-elok lah, walaupun tak mahal, tapi bungkusan tu cantik nampak. Macam saya dapat baru ni lah tuan, saya buat Madul Rasul satu surau, satu tempat lah kat tempat ni lah. Dia punya bungkus tu tuan-tuan dalam berkobar-kobar dapat tu. Dengan bunga, dengan kotak dia ada bunga atas. Oh, ini mesti mahal ni kan. Bawa balik tuan-tuan kan. Bungkus cantik, mesti mahal ni. Berat pun berat benda tu. Oh, ini tengok macam bekas kasut ni, dapat kasut ni kan. Jadi saya tak buka lah, sayang nak buka pasal cantik. Jadi anak saya waktu tu, "Yah, buka ya." Janganlah buka dulu, buka dia tengok, ini mesti mahal ni kan. Jadi anak saya pun buka. Anak saya pun buka elok ya. Perlahan je buka pasal takut bunga tu kan. Buka tengok kotak tu tulis polo. Oh ya dapat kusuk polo, kata anak saya. Dia tak buka lagi dalam kotak tu sebab dia selotip lagi kan. Polo. Tapi saiz 38. Saya 42 saya punya. Dia beli 38. Tak ada rezeki nak pakai lah polo ni pada. Kan? Tapi 38 ni lah kata dia. Tak ada rezeki ayah lah kan. Buka tengok tuala JDT tu yang RM10 tu lah. Bungkus dia macam Piramli buat lah. Bungkus dia macam biji timah. Rupanya garam dengan gula. Tuan-tuan tengok filem Ahmad Albab, Piramli bawa garam dan gula. Bungkusnya cantik, tak apa nak bagi tahu. Tengok, nak bagi ke orang tak mahal tak apa, tapi cantik, kemas bagi. Kita nak bertahlil, nak hadiahkan pahala ke orang kan. Buat elok-elok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Lepas tu jerit pula tu, Allah. Terkejut kita dia buat. Kau ni buat apa ni? Kan? Tapi lah buat macam tu baru ada feel sikit lah kan. Lepas tu imam pula 300 dibuatnya laju kan. 300 kan. Saya kalau bertahlil 15 je tak marah orang. Kan? Kau suruh ustaz buat apa? Ustaz tu pemalas dia tu. Kau tengok 15 je dia buat. Ayam habis. Lauk habis semua kata dia. 15 kan kata dia. Tapi 15 saya satu-satu. Afdal istighfa'lam annahu la ilaha illallah. Patut tak berjam, geleng tidak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malaikat pun senanglah catit. 1, 2. Ini la illallah. Bergegar-gegar rumah kawan tu. Jerit pula Allah. La illallah. Sampai tepuk tak dengar lah. Tepuk pun lajak lagi sampai bercolek lagi. Habis dah. Oh, zuk lah zuk. Itu bukan zuk, tak ingatlah zuk. Tak betulkan tu, cara tu je betulkan. Tahlil silakan. Kan? Kadang-kadang benda ni buat kerja tak betul tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, nak katakan syahadah la ilaha illallah ni tuan-tuan tahu. Dalam kitab yang saya bawa ni tuan-tuan. Ni kitab ni kecil tuan ni. Kitab ni kalau dia bahas la ilaha illallah ni tuan-tuan, setahun 2 tahun tak habis ni. La ilaha illallah ni 2 tahun tak habis duk bahas ni. Tak habis. Nak bagi faham betul lah, tak habis. Sebab kita tak mampu letakkan Tuhan itu dalam hati kita ni setiap saat. Tak mampu. Sampai tengah semayang pun dia boleh keluar macam mana? Allahu Akbar. Lepas tu berangan. Orang rumah tadi pula nak pergi surau, dia pesan pula, bang kan balik cepat sikit, kan singgah kedai beli nah gula, garam halus tu, bukan garam kasar. Yo, apa tu kicap, kipas udang tu, yang apa tu yang masin, lemak masin, bukan lemak manis. Yo, awak jangan yo je, kan balik cepat kan. Lepas tu beli bawang kecil kan. Kita pun tengah semayang kan, tadi waktu datang ingatlah kan. Waktu semayang tu Allahu Akbar, imam pula baca panjang malam tu kan. Apa rumah aku sebeli tadi? Halus ke kasar? Halus ke kasar ke halus? Aduh,
Kata apa lagi tadi? Kecap. Kecap masin ke mana? Kecap mana? Masin ke mana? Ha? Sampai salam. Kecap masin ke mana? Apa lagi? Kecap masin ke mana? Aku rasa mana? Masin kot. Contoh imam pula syok kan baca turun naik tu. Kita pun sampaikan kedai mana nak beli ada kicap. Ada ke tak kicap kedai tu? Kalau tak ada kan kena pergi pekan pula. Bila buat apa ni? Jam pula kat depan dia kan? Boleh tengok kan? Ni dah apa kedai dah tutup ni. Kalau tak ada kan ke pekan dah nampak. Apa lagi garam, gula, kicap. Apa lagi tadi kau? Sampai ke sudah kan? Dah habis semayang kan? Baru dia ingat, oh bawang. Punya lama semayang. Itu je kita ingat. Balik bawang. Meloncat tu, mana Ji? Beli barang. Barang apa? Oh, rumah pesan macam-macam. Sebaik ingat tadi. Bila Haji ingat? Dah semayang tu dah kan. Macam mana tuan ni syahadah kita ni? Mengaku tak ada Tuhan melainkan dia dalam hati kita. Tapi bila dah semayang pun benda lain yang ada. Tuhan tak ada lagi. Itu macam mana? Ni besok nak jawab depan Tuhan ni. Ini baru hadis. Dia kata akhbirni anil Islam. Islam tu pun baru satu ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru itu je bang. Belum lain. Belum habis lagi itu. Muhammad Rasulullah belum. Wa tuqimus salah tu belum. Belum masuk lagi. Belum masuk. Tu bila? Akan datang. Kau panggil lagi lah kan. Nak syarah benda ni. Ini pun tak dapat masuk dalam ni. Kadang-kadang belum semayang pun tak masuk-masuk. Usalli. Allah. Nia kejap. Tak. Dah letak kan? Elok dah. Astagfirullahaladzim. Apa lagi bang? Tak masuk lah Ustaz. Apa yang masuk? Dia tak masuk. Apa susah sangat nak masuk? Tak tahulah kata dia. Usalli. Allah. Bismillah. Astagfirullah. Qul a'udzu birabbil. Apa lagi bang? Dah masuk dah keluar nak balik. Itu pun susah. Kan? Tak masuk-masuk. Apatah lagi nak duduk dalam tu. Masuk duduk dalam tu apa? Setiap saat makan, tidur, jalan, duduk seorang, duduk ramai-ramai. Semua. Setiap saat ni kita buat ni kan. Semua kita ingat dia. Sehingga kan takut nak cakap, takut nak buat apa pun takut. Apatah lagi nak buat dosa. Apatah lagi nak buat maksiat. Lagilah takut. Malu dengan Tuhan. Allah kan. Kalau dia duduk dalam tu, baru ada rasa tu. Ada rasa takut, ada rasa malu. Semua ada kan? Baru ada rasa. Ni tak ada rasa langsung. Nak buat dosa, selamba je buat dosa kan? Nak buat dosa tak rasa malu pun. Semua tak malu. Dengan adab dia pun tak rasa malu. Dengan pakaian kita tu. Kadang-kadang ngadap Tuhan pun pakai pagoda je kita. Tak malu. Tuhan bagi rezeki punya banyak, pagoda je pakai kan? Minyak wangi pun minyak wangi wakaf je. Bukan tuan-tuan lah. Minyak cerita. Nak ngadap Tuhan, pakailah minyak wangi mahal sikit. Aku nak ngadap yang dicintai. Dia suka wangi, dia suka cantik kan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dia suka yang cantik, dia suka. Pakailah. Ini kadang dengan pagoda, dengan Allah. Minyak wangi wakaf datang surau ni. Mana minyak wangi wakaf? Tuh. Yang Maidin 6 botol RM10 tu. Pakai pukul 7, 1 minit dah hilang bau. Pakailah minyak wangi khas. Wangi datang. Allahu Akbar. Baru dapat 27. Ini Tuhan. Besok kering hantar lagi kan. Tonoh lagi kan. Aduh, leceh lah kita ni.
Sebab tak rasa malu dengan Tuhan pasal benda tu tak ada kat sini. Dia tak wujud dekat sini, tuan-tuan. Pasal itu yang tak rasa malu tu. Ya Allah, aku nak ngadap Tuhan ni, aku kena pakai lawa-lawa ni, saya cantik pakai wangi-wangi. Rezeki ni semua dia bagi, nikmat ni semua dia bagi kan. Kena pakai elok-elok lah, saya cantik kan, nak ngadap dia ni. Malu aku dengan dia. Memang dia tak tanya. Memanglah tutup aurat kan. Cuba tuan-tuan ngadap sultan pakai pagoda, anak tak? Mana tuan? Ngadap sultan. Azad, sultan nak bagi pingat. Pakai pagoda ya. Jadi baju. Boleh ke tu? Punya lawa kita nak ngadap sultan pakai minyak wangi. 3 batu lagi baru. Ngadap Tuhan yang orang wakaf. Allahu Akbar. Dah hilang baru. Berat betul gitu. Tak rasa malu lah. Tak rasa malu, tak rasa takut. Sebab dia tak ada dalam tu. Kita yang takut dekat polis tu pasal dia ada dalam ni. Sampai tak nampak dia pun takut juga. Nak langgar lampu merah pun takut. Semua takut sebab dia ada kat sini ni. Polis JPJ. Kan? Takut lah. Walau polis tak ada pun, JPJ tak ada pun. Kan? Saya tuan-tuan pagi-pagi kalau subuh hijau, merah sama yang hijau semua. Saya tak ada. Pasal tu saya bawa kereta jangan pakai serban. Saya takut nanti orang tengok kan, apa puja haji lah, merah pun jalan. Oh ya, haji ke tu? Saya tak nak, saya tanggal sorban kan. Saya tu saya jarang bawa kereta pakai macam ni. Saya takut sebab saya bawa kereta laju tuan. Kan? Kalau dah lambat tu merah pun hijau, tengok kereta tu dah zoom. Jalan. Kadang orang tin juga, saya senyum. Ya. Buat bodoh, dia pun tak tahu kita siapa kan. Kalau pakai macam ni, apa punya haji tu? Allah, serabut. Masalah. Fitnah dekat orang-orang macam tu. Kan? Lepas ni tuan-tuan, letakkan Tuhan balik semula dalam ni. Macam mana kita lafazkan? Tak ada siapa-siapa. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada siapa-siapa, dia je ada. Maka kalau dia je ada dalam ni, kita rasa takut, rasa malu, rasa keagungan dia, rasa kehebatan dia. Dia semua dia. Tengok pokok pun nampak dia, tengok orang pun nampak dia. Semua tengok nampak dia je. Sebab itu Tuhan kata apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kamu tengok semua ni, teringat aku, fikir aku. Oh, hebatnya Allah. Ini kita tengok orang bawa helikopter kapal terbang kan, dekat 5 Langkawi kan. Balik. Hebatnya Mak Saleh ni. Ini bertahun dia training ni saya. Pada Tuhan kata, akulah yang bawa tu, yang kenalikan tu. Subhanallazi sakharna haza wa ma kunna lahu muqrinin. Aku, bukan dia pandai. Aku hebat. Aku yang pandai, aku nguruskan tu. Tapi kita kata apa? Hebat Mak Saleh tu. Mana Tuhan? Mana? Tak ada. Kan? Allah Ta'ala langsung tak ada langsung kat kita ni. Langsung kita kata, hebat dia. Bertahun dia kursus tu, training tu. Tak tahulah macam mana dia training tu. Tuhan kata, akulah yang handle tu. Sebab itu, mula dengan dia, puji dia dulu. Tapi hari dah pukul 9 tak cukup lah. Cukup. Nanti kita sambung lain lah. Nanti Tuan panggil lagi. Kau mana tahu, kau tak ada masalah di Johor ni kuliah, saya duduklah sini lagi di Johor ni. Tapi kalau tak ada kuliah, saya baliklah KL, apa lagi. Dia orang tanya saya, boleh balik ke Ustaz? PKP ni, dia Roblox ni. Bacalah ayat apa-apa. Banyak ayat dalam Quran. Ngaji tauhid, tuan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya Allah, tutup aku dinding aku ya Allah. Aku nak balik. Apa masalah? Baca Yasin lalu. Tapi tak nak amal. Bacalah. Tapi janganlah tuan-tuan nampak JPJ depan tu, tuan-tuan tinggalkan lesen, aku nak test ayat ni. Okey kata. Yang tu kalau kena tahan, tanggung sendiri. Ini maksud dia, kita dari rumah nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ya Allah, lindungi aku daripada segala pandangan khianat, fitnah, kesilapan, keaiban aku ya Allah. Kau tutupkan kesalahan aku ya Allah, keaiban aku ya Allah, kekurangan aku ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u illa bi iznihi
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa sa'a kursiyyuhu samawati wa la yaduhu hifdhuhuma wa la al-azim. Kemudian naik kereta, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jalan, insya-Allah tak ada apa-apa masalah. Jangan risau. Tapi janganlah dalam kereta tu dengan lagu dangdut bagai semua. Zikirlah, ingat Tuhan. Subhanallah, 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 subhanallah. Tuan-tuan. Tapi nak zikir pun payah kan? Tu sebab saya tuan-tuan tak pakai zikir pakai yang tasbih biasa. Saya pakai digital tuan-tuan. Sebab digital ni senang nak bawa kereta. Ini saya tempah khas ni tuan-tuan ni. Macam tasbih. Sebab tuan-tuan, wak kereta zikir lah. Tadi dah baca doa, dah baca macam-macam doa. Ya Allah lindungi aku. InsyaAllah segala yang nak khianat, segala keaiban kita, kesilapan kita, kesalahan kita, siapa pun tak nampak. Allah lindungi kita. Malaikat yang menjaga ni, kau tolong jaga hamba aku ni. Dia ingat aku dia sewaktu dia buat bergerak ni. Kau jaga dia, polis pun tak nampak, langgar lampu merah pun tak nampak, kena tahan pun dia. Jalan tuan, jalan. Saya berapa kali hantar kereta tak ada, lesen tak bawa. Assalamualaikum, salam. Jalan. Rotek mati tu. Kan? Tak ada apa, lesen mati. Tak ada masalah. Kadang-kadang saya cakap sendiri. Tak malah tuan, tak perasan lesen pun mati. Tak apa, jalan. Yakin dengan Allah Ta'ala. Yakin. Tapi bukan sengaja tuan-tuan. Bukan sengaja. Itu saya datang Batu Pahat, rotek saya mati. Saya selama daripada KL, rotek saya mati. Dah balik berperasan. Jumpa polis dekat Batu Pahat tu, dekat Mancis tu. Dia buat roadblock. Tahannya saya. Lalu tengok saya punya rotek kereta. Mati ni cik. Oh ya ke mati? Tak perasan lah tuan. Tak maaf lah. Tak apa jalan. Nanti hidup kan ya? Jalan. Terima kasih lah tuan. Jalan. Tuhan pelihara. Ini sampai lupa dengan Tuhan. Bawa kereta pun lupa dengan Tuhan. Dah sampai pun nak ucap Alhamdulillah pun tidak. Tadi datang surau ni tadi. Turun kereta. Apa baca tadi? Ada cakap Alhamdulillah syukur ya Allah sampai surau. Ada. Jangan bohong. Ada. Mana ada? Kan? Tak ingat Tuhan. Dah sampai surau tadi Tuhan bagi kan. Naik kereta tadi tak ada masalah tuan kan. Sampai elok, sampai kan. Dah parking kereta. Alhamdulillah syukur ya Allah kau sampaikan aku kat surau ni. Tanpa ada masalah. Tak ada kan? Mana? Tengok dekat. Macam dia berkuasa lah. Dekat dia tak ada masalah. Tu semua Tuhan bagi tadi tu. Bukan dekat-dekat. Kadang sebelah pun jatuh. Tadi. Ni siapa pasang lampu tadi ni? Siapa pasang lampu tadi? Ada tak baca bismillah petik sui lampu ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Tak ada. Tu macam mana kita la ilaha illallah? Lupa. Bukan lupa, memang tak pernah buat. Ustaz ni sedap betul balun kita malam ni, dia kata. Menyesal betul aku pagi dia. Hari tu subuh tak ada macam ni maghrib ni baca. Tak beringatan yang kita ni lupa Tuhan. Tahu? Balik semula ingat Tuhan. Jangan lalai ingat Tuhan. Jangan. Sebab Tuhan kata, kalau kau ingat aku ingat engkau. Fazkuruni azkurukum. Aku ingat engkau, aku pelihara engkau. Kan? Sebab apa aku pelihara engkau? Sebab engkau ingat aku jaga engkau. Tapi kalau lupa aku tinggalkan engkau. Kau tanggunglah sendiri. Kan? Marilah sama-sama kita ingat Allah 24 jam, setiap saat, setiap waktu. Kan? Nak tidur, ingat Tuhan. Bila ingat Tuhan, kita tahu kita berdosa. Kita minta maaf kat bini kita. Abang minta maaf kalau abang dah salah. Abang nak tidur ni. Bang, lain macam abang ni. Abang terbiat abang. Tak bukan abang terbiat. Malam ni baru tahu kan. Isteri pun macam tu. Bila ingat Tuhan, teringat dosa dengan Tuhan. Ya Allah, minta maaf cepat dengan suami. Ya Allah, aku berdosa. Ya Allah, aku dah ke dengan suami. Aku minta maaf siap-siap. Ni baru kita teringat. Macam tuan-tuan ingat Tuhan kan. Lepas mayam, apa tuan-tuan baca? Istighfar. Kan? Lepas mayam, Astaghfirullahaladzim. Apa sebab? Sebab teringat ya Allah, berdosanya aku tengah semayang pun lupa engkau ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Itu yang istighfar tu. Bukan pasal tu imam istighfar.
Orang tanya pasal apa? Istighfar tu lepas sembahyang. Orang lepas buat dosa istighfar. Dah imam istighfar, kita istighfar lah. Kita tanya imam, pasal apa istighfar imam? Dalam kitab macam tu ikut je lah. Rupa dia pun tak tahu. Rupa tu imam pun tak tahu pasal apa dia istighfar. Kan? Bukan kat kita tak tahu. Rupa imam pun tak tahu juga. Nah, imam pun tak tahu. Aku tak tahulah. Aku baca dalam kitab lepas sembahyang istighfar. Lain aku tak tahu. Istighfar tu sebab kita buat dosa dengan dia tadi tengah sembahyang. Teringat benda lain, lupa, lalai dia depan kita. Tu istighfar tu. Tak apa. Lain kali kita sambung. Kita jumpa lagi insya-Allah. Nantilah Tuan Haji panggil je saya datang, saya gasak lah. Tapi tahan telinga lah kalau saya ngajar ni. Sebab saya tak ada ampunnya tuan-tuan. Sebab benda berkait dengan Allah Ta'ala ni, sebenarnya kita sentiasa melupakan Allah. Hati-hati. Tajuk tauhid. Jangan sampai melupa Allah. Kita hidup ni menggantungkan pengharapan pada dia. Sebab itu tuan-tuan kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Maksud dia apa? Tak ada siapa-siapa lah tempat aku menggantungkan harapan melainkan pada Engkau je ya Allah. Jadi kalau aku sakit, kalau aku pening, kalau aku susah, kalau aku apa pun, Engkau lah tempat aku mengadu. Tu. Tak apa, akan datang. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Mohon maaf segala terkesan bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan kita bertemu lagi lah mudah-mudahan. Jadi tabung tu ada di belakang tu tadi sahabat saya letakkan. InsyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nazil bil hamd wa akrim bil taqwa jamil bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi